macam kami nelayan nak mencari hasil lebih tak macam dulu dah. Bukan tarik tu suka menceroboh ke tempat kami. Jadi kalau boleh kan baik kita cubalah dari Perlis kita pergi Amerika ke Korea ke Jepun ke di sana penanaman tanpa racun. Buat satu tempat boleh tanam bali yang lebih luas. Saya ingat ni hasil memang tambah. Kita punya negara pun tak payah beli bali tadi siap. Baiklah. Kalau tadi kita lihat mereka dalam rakaman, mereka ada bersama kita dan duduk di sebelah kiri Perdana Menteri. Saya perkenalkan Encik Yasir Mohamad, nelayan dari kampung Sungai Yu, Selangor dan jauh datangnya dari Perlis. Ya. Kak Som Abdul Ghani, peladang harum manis, mangga yang antara yang sangat sedap dalam dunia, ya, datangnya dari kampung Paya Kelubi Perlis. Datuk Seri, mungkin kita boleh mulakan dengan apakah orang kata untuk jangka masa terdekat, sederhana dan juga panjang dunia ataupun sektor perikanan dan juga pertanian di Malaysia ini. Ke mana kita nak pergi supaya cepat macam Kak Som nak pergi ke Korea dan sebagainya. Ya, kita memang mempunyai cita-cita untuk melihat para nelayan petani kita ni maju ke hadapan dan dapat pendapatan yang lebih tinggi lagi dan kerja mereka itu memberi kepuasan yang lebih kepada mereka. Jadi cabarannya ialah macam mana kita nak memodernkan lagi sektor nelayan ni. Umpamanya kita mesti melihat bahawa mereka memerlukan penggunaan teknologi yang lebih terkini. Misalnya menggunakan GPS untuk menentukan di mana lubuk ikan tu. Yalah, ada cara-cara lama ada kan. Cara lama ada tapi mungkin kita gunakan cara moden pula. Di mana kita boleh kesan di mana agaknya tempat tu yang agak lebat ataupun lubuk ikan. Satu ya. Kedua, kita mesti tentukan bahawa bot kita tu besar lagi dan kita ada peralatan yang lebih canggih supaya hasil kita bertambah, ya. Lepas tu kita mesti lihat sama ada peluang tak kita masuk dalam perairan yang lebih dalam lagi. Dan ini sebab itu punca penangkapan kita tentu lebih besar lagi. Itu dari segi nelayan, tapi punca ikan tu pun nak kena lihat juga. Saya rasa kalau kita nak tambah pendapatan kita, kita perlu melihat usaha untuk menambahkan lagi jumlah ikan. Ya. Ialah mungkin kita kena buat tukun tiruan, artificial reef dalam negara kita yang boleh dijadikan tempat pembiakan ikan. Sebab kalau kita tambah penangkapan kita tapi punca ikan tak bertambah, dia akan merosot. Jadi inilah antara perkara-perkara yang wajar kita lakukan. Tapi dalam kes Encik Yasir, generasi kedua juga mahu menjadi nelayan. Anak Encik Yasir sendiri minatnya nelayan. Apa yang menggalakkan dia untuk terus Yalah, pada saya dia minat tu datang sendiri. Mungkin dia tengok ayah dia kerja pagi balik setengah hari, mungkin masa agaknya cukup menarik minat dia. Tapi Datuk Seri, generasi yang kedua tu yang suka GPS. Pemoden ya. GPS dan dia boleh dapat laporan cuaca dan dia boleh gunakan bot yang lebih enjin keupayaan lebih besar lagi dan jenis penangkapan yang lebih moden lagi lah. Dan tahun ni saya tak sempat nak ke Perlis lagi sebab kalau tidak selalu akan pergi dapat mangga harum manis ya Kak Som ya. Mungkin sebelum kita tanya Datuk Seri apakah yang orang kata persediaan kita untuk menjadi sebuah negara pertanian yang hebat. Kita harus ke arah itu, bukan saja untuk makanan kita tapi macam Kak Som nak mengeksport semua. Jadi cabaran yang paling besar tu apa Kak Som? Di Perlis buat tahun ni lah kira
pokoknya okey, alhamdulillah, tapi tunggu 3 tahun lagi lah kan baru nak menjangka yang kita ekonomi. Tapi sekarang yang sedia ada tu kan kalau boleh kita nak satu musim tu nak pengeluaran dia 3 kali lah. 1 tahun untuk 3 kali sebab sekarang baru ada sekali. Jadi kalau kita nak boleh buat untuk 3 kali. Sebab sekarang dia Harum Manis ni dia banyak masalah. Jadi dia tak nak hujan. Dia nak kemarau. Jadi kita kena cari apa sebab apa punca dia, macam mana nak buat jangan bagi kena hujan. Jadi itulah punca dia. Kalau boleh kita nak buat kita tudungkan dia ke, selimutkan dia ke, nak bagi payungkan dia ke, ikutlah apa yang kita boleh buat. Jadi dia jangan kena hujan. Itu yang matlamat kami di Perlis nak macam tu. Pernah satu ketika Datuk Seri kata pertanian ni kena pendekatan yang berbeza sekarang jugalah, kan? Ya. Pertanian, kalau kita, tema kita ialah untuk memodernkan sektor pertanian. Jadi kita perlu bermula dengan bidang penyelidikan dan pembangunan R&D. Di sini peranan MARDI saya lihat amat penting dan mungkin pihak-pihak lain boleh membantu juga supaya kaedah kita tanam harum manis dan juga tanaman-tanaman yang lain itu, kaedah itu boleh kita ubah sesuaikan. Umpamanya sekarang ni kita boleh mengeluarkan rock melon umpamanya dengan sistem autopot yang saya nak beritahu satu cerita yang agak menarik. Okay. Saya dan isteri saya kita serah 4 ekar tanah di Seri Perdana. 4 ekar dan sebuah syarikat dia tampung 2 ekar lagi, 6 ekar. Dia tanam rock melon dengan gunakan teknologi moden, sistem autopot. Tahun sudah, keuntungan bersihnya 600,000 lebih. Dan tahun ini 550,000. Tahun sudah, isteri saya sumbang kepada Persatuan Ibu Tunggal keseluruhan keuntungannya. Tahun ini kepada Persatuan Autistik. Maknanya apa yang saya nak nyatakan di sini, bahawa kaedah teknologi pertanian yang moden ni boleh memberi hasil yang besar. Okey, kita beralih pula ke topik yang sedikit berbeza, Datuk Seri. Kita perhatikan rakaman yang telah kita buat ini. Kami Masyarakat Asli Negeri Kelantan amat ketinggalan. Kami terpaksa bergantung kepada sumber hutan lah, umpamanya mencari hutan, mencari kayu garu. Jadi sedangkan kalau di negeri lain, mereka boleh bekerja di estate, di kilang-kilang umpamanya. Dan telah pun berada bersama kita pada hari ini ialah Encik Ranggas bin Badul. Beliau ialah Ketua Komuniti Kampung RPS Pasik Jauh, datangnya dari Gua Musang, Kelantan. Ya. Jadi bila cakap tentang orang asli ni, Datuk Seri, kita nak orang kata pembangunan inklusif. Semua orang diambil kira dan saya rasa orang asli cukup hebat juga. Saya baru-baru ni saya temu bual seorang orang asli, dia quantity surveyor, sebelum tu lawyer dan sebagainya. Jadi mungkin Datuk Seri boleh berikan sedikit bagaimana kita dalam menuju negara maju pendapatan tinggi tidak ada siapa yang tersisih, inclusivity itu ya. Kalau kita sebut dari segi transformasi, kaedah yang paling berkesan sekali, senjata yang paling berkesan ialah melalui pendidikan. Sebab kalau kita ada ilmu dan kita ada kemahiran, kita boleh menjadi seorang insan yang lebih berjaya. Jadi kalau kita nak buat perubahan yang besar, mentransformasikan masyarakat orang asli, kita kena mula titik tolaknya melalui pendidikan. Jadi satu generasi yang ada sekarang ni, yang kedua ialah generasi anak-anak kita. Ya. Makna itu kita mesti menggalak anak-anak kita belajar dengan tekun. Kita kena ubah mungkin gaya hidup kita. Kalau musim buah tu, kalau dulu bawa anak kita untuk memburu misalnya, maknanya dia tak pergi sekolah. Sekarang ni kita kena ubahlah cara kita. Maknanya kita kabarkan anak kita, tak apalah, biar abah pergi memburu, anak pergi ke sekolah, belajar di sekolah, tak payah memburu. Jadi dengan ini anak kita satu hari nanti bolehlah jadi seorang yang ada kelulusan di universiti. Jadi maknanya kalau kita nak ubah, nak melakukan perubahan yang besar, transformasi
kepada masyarakat kita, dia melalui melalui bidang pendidikan. Itu satu. Cik Ranggas tu Ya. dia hebat juga, Datuk Seri. Ada bisnes-bisnes lain juga tak? Ya. Saya nak ceritalah sikit, Cik Ranggas. Okey, sebelum tu terima kasih kepada Pak Astro. Ya. Dan pertama sekali terima kasih kepada Datuk lah kerana sudi datang dan berbincang dengan kami lah. Okey, pandangan saya macam ni lah yang berbeza kepada masyarakat saya lah. Kalau di Pak Kerajaan menekankan pendidikan, bagi saya memang saya terima. Cuma bezanya, dia ada bezanya untuk malaman Datuk lah. Okey, contohnya kalau kita lihat dari segi ekonomi, jadi memang tahap kami rendah. Okey, maksudnya jika seorang keluarga tu, okey contohnya saya sendiri lah, saya mengaku misalnya, okey, saya ada anak 5, lepas tu sedangkan saya ni pendapatan kurang maksudnya, walaupun kami dibantu oleh kerajaan sedikit lah, memang ada, bukan itulah. Tetapi realitinya, bila bapaknya tiada pendapatan, dia nak menjaga anak dia pun satu masalah. Sebabnya dia sendiri ekonomi dia tiada. Jadi kalau kita kata pendidikan pun mungkin kalau dihantar anak dia ke sekolah pun macam seolah-olah macam dia lepas tangan. Okey, macam dia lepas tangan kerananya dia tiada ekonomi. So bagi saya, dalam pertimbangan Datuk pada hari ini, saya rasa kalau boleh Datuk mengubah dasar daripada kerajaan tumpu kepada pendidikan, memang kita tumpu juga, tetapi fokus utama kalau boleh kerajaan fokus kepada ekonomi. Yang penting jana ekonomi mak bapak dia dulu, mungkin saya seorang akan berubah. Sebabnya ekonomi bapak dia akan kukuh. Ya. Itu salah. Terima kasih. Saya setuju. Mana kita kena buat serampang dua mata. Ya, saya. Ya. Mana pendidikan untuk generasi akan datang, tapi untuk generasi hari ini, kita kena tumpu pada bidang pendidikan. Misalnya di setengah tempat, kita ada program penempatan semula masyarakat orang asli. Yang di mana kita sediakan rumah, tapi kita sediakan juga punca ekonomi mereka. Misalnya kita bagi kawasan tanaman sawit umpamanya, tanaman getah. Jadi adalah sumber ekonominya. Ataupun kita beri peruntukan untuk memperluas lagi tanaman gerharu. Sebab gerharu ni satu barangan yang satu sumber yang cukup besar nilainya. Jadi saya baru ni saya lulus peruntukan permulaan sebanyak 3 juta atas permintaan Tengku Razali sebagai ahli Parlimen Gua Musang. Dia minta untuk kawasan Gua Musang saja. Jadi saya lulus 3 juta. Saya harap kawasan tu akan bercambahlah tanaman gerharu nanti. Ya. Baik. Terima kasih Datuk Seri. Ya. Nanti Cik Ranggas jemputlah kita ke sana kan. Baiklah, kita berhenti rehat sebentar. Bila kita kembali nanti, kita dengar pula suara anak muda. Handsome duduk kat depan ni semua. Ada soalan nak tanya dengan Datuk Seri. Ya, kita berhenti rehat, akan kembali selepas pesanan-pesanan ini.